اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wa yassir lana umurana. Permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul uqdatan min alsinatina. Bukakanlah ikatan daripada lidah kami. Yafqahu aqwalana. Agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman dalam urusan agama. Wa'allimna ta'wil, ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kepadamu ya Allah kami memohon ilmu yang mendatangkan manfaat. Wa rizqan wasi'an tayyiba, rezeki yang luas melimpah ruah lagi halal bersih suci. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Wa shifaan min kulli da', dan sembuh daripada segala jenis penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan layin, terima kasih banyak-banyak. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Syasha, Fauziyah, Haifa, Najwa, begitu juga Hariyati, terima kasih banyak-banyak. Moga Allah kurniakan kebaikan dunia akhirat. Rus Putih, moga Allah balas dengan kebaikan dunia akhirat. Hazliza Mukhtar, Nurhanizah, Hariyati, ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Ahlan yang berada di FB pula, Jamilah, Zainal Abidin, Nurzila Ghazali, Iriana Muhammad, Fatimah S, Rosina Cikman, ahlan Ummi Zayhadi, begitu juga Sabariyah, Wan Cik, Siti Maria, Kamiza Muhammad Amil, Fatimah S, Binarai Sulaiman, Rosina Cikman, Zainab Salih, Ramina's Kitchen, dan juga Salmah Jaafar, Marwani Ahmad, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Ahlan Azizah, Azizah AR64, ahlan kepada semua. Kita bertemu dalam perkongsian petang ini berkenaan tentang penawar hati ataupun syarahan bagi kitab penawar bagi hati. Mudah-mudahan Allah beri peluang kepada kita untuk menjaga hati kita daripada perkara-perkara yang boleh mengotorkannya. Dan untuk menjaga hati, maka kita perlu menjaga 7 anggota tubuh badan kita. Iaitu kita perlu menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lidah. Yang keempat, menjaga perut. Yang kelima, menjaga kemaluan. Yang keenam, menjaga kedua tangan. Dan yang ketujuh, menjaga kaki. Jom sebelum kita teruskan, kita dah tiba pada siri yang ke-29 ini, muka surat 29. Masya Allah, siri yang ke-29, muka surat yang ke-29 daripada buku syarahan penawar bagi hati. Kalaulah ada yang ingin untuk mendapatkan, maka boleh dapatkan daripada beg kuning ataupun pada ruangan komen yang dipinkan. Sebelum kita teruskan, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon je sahabat-sahabat beritahu adakah jelas suara saya. Saya pun dah lama tak buat live. Bukan lama, semalam buat live, semalam pagi. Lepas tu petang semalam tak larat. Petang semalam, kemudian malam tadi pun tak larat. Pagi tadi pun tak larat. Jam.
Pagi tadi punya program pun saya cancel. Tak larat sangat. Sangkut, malam tadi sangkut kat Melaka. Letih sangat. Tengah hari dekat Johor Bahru, maghrib dekat Melaka. Lepas program kat Melaka dah tak larat dah. Sebab jam teruk daripada Johor Bahru ke Melaka. Jarak daripada Johor Bahru ke Melaka semalam lagi lama daripada jarak daripada Shah Alam ke Johor Bahru pada waktu pagi. Okay, so far jelas. Jelas ada daripada Sungai Petani. Terima kasih banyak-banyak. Kemudian jelas Farida Ali, Aziza, Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang memberi maklum balas. Jelas SP. Ramai daripada Sungai Petani, 2 orang. Salmah Jaafar, kemudian Kak Merwani kata jelas, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Okey, jom kita baca muka surat yang ke-29. Kita berada pada tajuk pentingnya untuk menjaga 7 anggota zahir. Dan daripada 7 anggota zahir, kita masih lagi pada perbincangan mata. Kita telah dibentangkan dengan dalil bagaimana mata ada kaitan dengan penjagaan hati. Kita telah baca ayat yang ke-30 daripada surah yang ke-24 An-Nur. Mana kita telah baca pada ayat tersebut Allah memerintahkan orang beriman untuk menjaga pandangan mata, menjaga kemaluan. Maka itu adalah lebih menyucikan hati dan jiwa. Kemudian kita juga telah baca sebelum daripada ini surah Ghafir ayat yang ke-19. Bagaimana Allah menegaskan, Allah mengetahui segala pengkhianatan mata. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui tentang pengkhianatan mata. Ada orang mata dia curi-curi tengok benda yang tak elok. Allah Maha mengetahui. Dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati. Itu kita telah baca 2 ayat tersebut. Hari ini pada muka surat yang ke-29, penulis bawakan kepada kita berkenaan tentang hadis Nabi SAW yang ada menyebut tentang mata. Pentingnya menjaga mata. Mata bahkan adalah permulaan kepada cetusan benda yang baik ataupun tak baik pada hati. Kadang-kadang benda yang tak baik lintasannya ada pada hati bermula daripada apa yang mata lihat dan apa yang mata tengok. Jom kita melihat hadis yang ada pada muka surat yang ke-29 ini. Ianya adalah hadis riwayat Mustadrak Al-Hakim. Hadis riwayat Mustadrak Al-Hakim. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Muka surat yang ke-29 daripada Sayyidina Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat Nabi yang terkenal, Huzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Ada cerita tentang beliau pada nota kaki yang ke-60. Nota kaki yang muka surat putih. Buku penawar bagi hati yang muka surat kelabu. Maka ada nota kaki tentang sahabat Nabi yang bernama Huzaifah bin Yaman ini. Maka sahabat Nabi SAW yang bernama Huzaifah ibn Yaman ini dikenali dengan gelaran Sahibu Sirri Rasulillah. Sahibu Sirri Rasulillah. Yang mana terjemahannya adalah adik cari pemegang rahsia Rasulullah SAW. Pemegang rahsia. Sahibu Sirri Rasulillah. Pemegang rahsia Rasulullah. Dia banyak menyimpan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu gelaran dia. Setiap sahabat ada gelaran-gelaran dia. Maka Huzaifah ibn Yaman ini gelaran dia adalah pemegang rahsia Nabi. Penyimpan rahsia Nabi. Antara rahsia-rahsia yang beliau tahu daripada Nabi adalah nama-nama orang munafik. Beliau tahu. Sahabat lain tidak tahu nama-nama orang munafik. Maka beliau mengetahui nama-nama orang munafik. Sebab itu nanti kita baca kejap lagi. Maka disebutkan
hanya beliau yang tahu nama-nama orang munafik. Maka Umar bin Khattab kalaulah ada jenazah dan jenazah itu Huzaifah ibn Yaman tak datang solatkan, maka Umar bin Khattab takkan solatkan jenazah itu. Sebab jenazah orang munafik tak boleh disolatkan. Kita dah pernah baca dalam hayati Quran surah At-Taubah juz yang ke-10, Allah berfirman kepada Nabi, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada." Dan janganlah sesekali engkau wahai Muhammad mensolatkan ke atas jenazah seorang pun daripada golongan munafik. Cuma Nabi tak beritahu siapa yang munafik. Dan daripada sini juga kita belajar, Nabi walaupun tahu siapa orang munafik, Nabi tak ada cakap dengan para sahabat. Kecuali Huzaifah ibn Yaman yang bertanya kepada Nabi. Dan Huzaifah ibn Yaman walaupun dia tahu senarai nama orang munafik, dia tak ada sebarkan ini munafik, tidak ada. Maka berbeza dengan zaman kita. Zaman kita, kita pun tak tahu orang tu apa keadaan dia, tapi kita dah label dia dengan pelbagai gelaran, pelbagai panggilan, pelbagai nama. Berbeza dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di Madinah, nota kaki yang ke-60. Huzaifah ibn Yaman ni, beliau dilahirkan di Madinah. Beliau ikut serta hampir setiap peperangan kecuali Badar. Sangat tahu rahsia orang munafik di Madinah. Sayyidina Umar bin Khattab hanya akan mensolatkan jenazah apabila Huzaifah ikut serta mensolatkannya. Huzaifah ibn Yaman wafat di Madain pada tahun 34 ataupun 35 Hijrah, 40 hari selepas Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu disyahidkan. Maka ini adalah Huzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Maka beliau yang meriwayatkan hadis ini. Apakah hadis yang beliau meriwayatkan berkenaan tentang mata dan berkenaan tentang hati? Berkenaan tentang mata dan hati. Maka Nabi SAW bersabda, "Innan nazara ila mahasinil mar'ah sahmun masmumun min sihami iblis." Sabda baginda Nabi SAW, "Inna sesungguhnya an-nazara penglihatan, melihat." Melihat kepada apa? Allah bagi mata, memang kena tengok. Tapi tengok kepada apa? Sabda Nabi, tengok kepada perkara yang Allah larang. Dan apakah antara perkara yang Allah larang? Kepada kecantikan wanita, dalam kurungan, wanita yang bukan mahram, wanita ajnabiyah, wanita yang bukan keluarga. Melihat kepada bahagian yang dilarang oleh syarak untuk melihat daripada wanita. Begitu juga sebaliknya, wanita kepada lelaki. Sabda Nabi, "Sahmun masmumun min sihami iblis" adalah salah satu daripada anak panah beracun daripada anak panah iblis. Maksudnya antara cara syaitan merosakkan manusia adalah apabila manusia itu menggunakan matanya melihat perkara yang Allah larang. Sebab itu pada ayat yang ke-30 surah 24, Allah suruh tundukkan pandangan mata. Jaga pandangan mata. Jaga pandangan mata. Kerana pandangan mata merupakan salah satu daripada anak panah beracun, masmum. Anak panah beracun iblis. Anak panah beracun iblis. Bererti iblis merosakkan manusia, antara caranya dengan orang itu tidak menjaga matanya. Dan zaman kita pun begitu. Banyak maksiat bermula daripada mata. Banyak lintasan buruk bermula daripada mata. Banyak melakukan dosa bermula daripada mata. Maka Nabi menyebut pandangan mata kepada perkara yang dilarang adalah salah satu daripada anak panah beracun syaitan. Barang siapa yang boleh jaga mata dia, sabda Nabi, barang siapa yang boleh jaga matanya, faman tarakaha, barang siapa yang dapat menjaga matanya,
dia boleh jaga mata dia. Dia amalkan sebagaimana ayat yang kita baca sebelum ini. Dia tunduk matanya daripada melihat perkara yang haram, daripada melihat perkara yang tak elok. Maka dia tunduk mata dia, dia jaga mata dia. Sabda Nabi SAW, azaqahu Allah, Allah akan menjadikan dia dapat rasa. Apakah yang dia boleh rasa? Ta'ma ibadah tasurruh. Kegembiraan dalam melakukan ibadah. Rasa gembira beribadah. Rasa manis beribadah. Kan kita kadang-kala, kita bila ibadah tak rasa apa-apa. Bila kita ibadah tak rasa apa-apa. Kadang-kala ada Al-Quran sebut, ada orang ibadah bahkan dia rasa lesu. Kusala yura'unan nas. Bila ibadah, rasa lesu. Bila tak ibadah, semangat. Bila ibadah, lesu, letih. Salah satu daripada hadis ini kita belajar yang boleh menjadikan manusia rasa bahagia ibadah. Kan kalau kita tengok Nabi SAW gembira ibadah. Nabi SAW bersabda kepada Bilal, arifna biha ya Bilal. Jadikanlah laungkanlah iqamat supaya kami boleh berehat wahai Bilal. Nabi punya kerehatan dalam solat. Begitu juga Nabi bersabda, ja'ilat qurratu aini fis salah. Maka Nabi SAW bersabda, dijadikan kebahagiaanku dalam solat. Ahlan-ahlan, syuhani Zamzam. Sama-sama sahabat-sahabat semua kita doakan untuk beliau. Mudah-mudahan appointment Dr. Saraf pada 9 hari bulan 11 2024 Allah permudahkan. Moga Allah kurniakan kesihatan. Moga Allah kurniakan afiah yang berterusan. Moga Allah permudahkan segala urusan buat beliau insya-Allah. Saya minta maaf kalau ada komen yang saya terlepas pandang. So saya pandang kamera, nampak mungkin saya pandang ni, saya tak pandang komen. Cuma tadi ada komen lalu. Moga Allah permudahkan untuk sahabat kita insya-Allah segala urusan beliau dan dikurniakan kesihatan insya-Allah. Maka sabda Nabi SAW, faman tarakaha, barang siapa yang boleh menjaga mata dia. Maka apakah kesan jaga mata? Adzaqahullahu ta'ma ibadah tasurruh. Maka sabda Nabi, Allah akan berikan kepadanya rasa gembira beribadah. Gembira. Gembira beribadah ni tak mudah dapat. Gembira. Maka gembira beribadah. Maka gembira beribadah ni kaitan dengan apa? Kaitan dengan hati. Kaitan dengan hati. Maka bila kita jaga mata, kesan dia sampai kepada hati. Maka apakah kesan bila jaga mata? Maka hati gembira beribadah. Dan ada orang begitu. Lagi-lagi orang yang jaga mata. Dia gembira beribadah. Dia seronok beribadah. Dan antara tips untuk gembira beribadah adalah dengan menjaga mata. Maka itu kesan jaga mata. Nampak macam tak ada apa-apa kan? Tak jaga mata. Tapi kesan dia adalah boleh mendatangkan kebahagiaan dalam ibadah, keseronokan. Oh, nak seronok dalam ibadah ni Masya Allah. Seronok dalam ibadah ni satu nikmat sebenarnya. Kita dapat melakukan ibadah pada apa pun situasi hati kita, itu sendiri satu nikmat. Walaupun kadang-kala rasa berat, rasa letih, rasa lesu, itu sendiri dah satu nikmat. Dapat melakukan ibadah. Tetapi kalaulah dapat ibadah dengan hati yang gembira, hati yang bahagia, hati yang best, hati yang seronok, itu adalah ibadah yang itu adalah nikmat yang tersendiri. Dan apakah cara untuk mendapat kebahagiaan dalam ibadah? Nabi beritahu, jaga mata. Dan daripada hadis ini juga kita belajar bahayanya kesan melihat pada benda yang tak elok. Syaitan menggunakan itu untuk merosakkan manusia. Bahkan Nabi menggunakan sebagai perkataan anak panah beracun. Maka pandangan mata adalah senjata Fir'aun yang digunakan untuk merosakkan manusia. Dan memang begitu. Berapa banyak orang terlanjur buat dosa,
bermula daripada tak jaga mata. Berapa ramai orang yang terlanjur melakukan zina bermula daripada mata, melakukan mencuri bermula daripada mata, melakukan ghibah mengumpah bermula daripada mata. Kebanyakan dosa bermula daripada mata. Sebab itu dipanggil sebagai anak panah syaitan yang beracun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jom kita lihat nota kaki yang ke-61. Nota kaki yang ke-61. Okey. Muka surat yang ke-30. Yang tadi tu adalah hadis riwayat Mustadrak Hakim. Ahlan-ahlan kepada yang baru join. Saya perasan ada yang baru join. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, tag rakan-rakan, sebarluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Kita sedang berkongsi daripada kitab Syarah Penawar Bagi Hati, Qalbun Salim. Jika ada yang ingin untuk mendapatkan buku, taklah kena beli. Saya pun baca sikit-sikit di setiap hari. Tapi kalaulah nak jadikan sebagai rujukan, boleh dapatkan daripada beg kuning ataupun daripada ruangan komen yang dipinkan, insya-Allah. Ibadah menurut Imam Ghazali. Ibadah menurut Imam Ghazali. Dalam muqaddimah Minhajul Abidin. Minhajul Abidin ni saya baca juga sebulan sekali dekat Masjid Tengku Kelana Jaya Petra. Tapi on off juga. Minhajul Abidin, jalan para hamba. Macam mana kita nak menjadi hamba Allah. Itu adalah tajuk buku tu, Minhajul Abidin. Maka nak menjadi hamba Allah ni, dia kena berjaya merentasi cabaran-cabaran dia, pendakian-pendakian dia, ataupun Imam Ghazali sebut sebagai aqabah-aqabahnya. Maka buku ni selalu ni saya baca pada tazkirah Jumaat minggu yang keempat, Minhajul Abidin. Maka dalam kitab Imam Ghazali yang terkenal, Minhajul Abidin, jalan para hamba Allah. Macam mana kita nak menjadi hamba kepada Allah. Maka kata Imam Ghazali, ibadah adalah buah ataupun hasil daripada ilmu. Nombor satu, kita bila ada ilmu, kesan dia adalah mesti zahir pada ibadah. Kalaulah kita ada ilmu, kita tak beribadah, maka itu adalah ilmu yang tak mendatangkan manfaat. Samaratul ilm al-ibadah ataupun al-amal. Al-ilmu bila amal kasyajar bila samar. Maka para ulama berkata, ilmu tanpa ada amalan maka adalah umpama pokok yang tidak berbuah. Maksudnya manfaat dia tak banyak. Maka sebab itu bila kita bertambah ilmu, sepatutnya bertambah amalan. Bila kita bertambah pengetahuan, sepatutnya bertambah ibadah. Maka yang pertama, ibadah ini adalah hasil daripada ilmu. Faedah daripada umur. Maksudnya kita punya usia ni, apakah faedah yang paling besar daripada usia kita? Ibadah. Kita beribadah. Maka sebab itu dalam hadis Nabi SAW bersabda, antara sebaik-baik manusia adalah yang panjang usianya di dalam ketaatan. Sebab tujuan daripada usia, daripada umur adalah kita nak beribadah, nak melakukan amalan yang disukai oleh Allah, nak berkelakuan sebagai hamba Allah. Maka ibadah ini adalah faedah daripada umur. Lagi panjang umur seseorang itu, lagi sepatutnya dia dah banyak melakukan ibadah. Hasil jerih payah hamba-hamba Allah. Maka hamba-hamba Allah akan bertungkus lumus untuk melakukan ibadah. Sebab itulah tujuan Allah menciptakan kita. Allah menghantar kita ke dunia. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Barang berharga daripada awliya Allah. Maka daripada kekasih-kekasih Allah, mereka punya barang yang paling berharga adalah amalan mereka. Itu yang paling berharga. Manusia macam kita, barang berharga kita mungkin perhiasan, duit, emas, perak, harta. Tapi bagi kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah, barang yang paling berharga milik mereka adalah amalan dan ibadah. Yang keempat. Sebab itulah fokus
Kekasih-kekasih Allah adalah bagaimana melakukan amalan perkara yang disukai oleh Allah. Jalan yang ditempuh oleh orang yang bertakwa. Maka ibadah ini adalah perjalanan yang orang takwa akan buat. Orang takwa dia akan fokus kepada ibadah. Balasan untuk orang yang baik. Orang yang baik ini apakah balasan Allah bagi di dunia? Dia mudah melakukan ketaatan yang lain. Mudah melakukan amalan baik yang lain. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW bersabda, seseorang tu kalaulah berkata jujur, berkata benar, apakah balasan dia? Dia akan mudah melakukan kebaikan yang lain. Wa inna sidqa hadi ilal bir. Sesungguhnya berkata benar membimbing manusia kepada kebaikan. Maka balasan kalaulah seseorang tu jujur baik, balasan dia mudah melakukan ibadah. Tujuan orang yang memiliki tujuan mulia, petanda orang yang mulia, perbuatan orang yang berani melakukan kebaikan, pilihan orang yang waspada, orang yang hidup berhati-hati kat dunia ni, dia akan sibukkan dirinya dengan ibadah. Sebab manusia kalaulah dia tidak sibukkan dirinya dengan ibadah, maka dia akan sibukkan dirinya dengan perkara yang sia-sia. Dan kebanyakan waktu, perkara yang sia-sia menarik kepada maksiat dan dosa. Perkara yang sia-sia menarik kepada maksiat dan dosa. Maka orang yang berwaspada, dia akan fokus kepada ibadah. Sibukkan dirinya dengan ibadah. Jalan kebahagiaan dan jalan menuju ke syurga. Maka ibadah adalah jalan untuk bahagia dan jalan menuju ke syurga. Sememangnya begitu. Sebab maksiat adalah penyebab kepada hati yang gundah gulana. Bila kita buat dosa, hati kita gundah gulana. Wal ismu ma haka fi sadrik, sabda Nabi. Maka dosa adalah perkara yang meresahkan hati dan jiwa. Kita bila buat dosa, akan meresahkan hati dan jiwa. Kecualilah kalau seseorang tu hati dia dah mati, hatinya dah tak berfungsi, hatinya dah rosak, hatinya dah hitam, hatinya dah menjadi batu. Maka mungkin kalaulah dia buat dosa, dia tak rasa apa-apa. Tapi kebiasaan orang, bila dia buat dosa, maka hati dia menjadi resah dan gelisah. Jalan kebahagiaan dan jalan menuju ke syurga. Untuk menuju tujuan tersebut, maksudnya kalaulah kita nak fokus hidup kita dengan ibadah, sebenarnya banyak cabaran dia. Sebab itu kata Imam Ghazali, merupakan satu perjalanan yang amat sulit, penuh liku-liku, ada sahaja halangan dan rintangan, banyak sekali yang harus dilalui, cubaan yang selalu mengelilingi, pelbagai macam musuh yang harus dihadapi. Maka ini bila kita nak buat ibadah. Kadang-kala ada orang bila nak buat ibadah, waktu itulah datang rasa malas. Kadang-kala ada orang bila nak buat ibadah, waktu itulah kawan ajak pergi buat benda lain. Kadang-kala bila nak buat ibadah, pada waktu itulah pula nafsu macam-macam ajakan dia. Kadang-kala bila nak buat ibadah, macam-macam pula benda kesibukan yang datang. Kadang-kala nak buat ibadah, datang macam-macam pula halangan. Maka ada ujian dalam untuk melakukan ibadah. Ada ujian. Suatu kata Imam Ghazali, pelbagai liku, halangan, cabaran dan sebagainya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Sedangkan orang yang mahu diajak untuk ibadah agar sampai tujuan tersebut sedikit. Kadang-kadang tak ramai manusia pun yang bersama dengan kita dalam perjuangan ibadah kita, melakukan perkara yang Allah suka. Mungkin daripada 10 orang kawan, kita mungkin ada beberapa je kawan yang kalaulah kita ajak buat ibadah, dia sentiasa gembira, happy, teman, bersama. Maka tak ramai berbanding dengan kawan biasa. Bahkan orang yang mahu menolong pun sedikit dalam melakukan ibadah. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, Huffatil jannatu bil makarih. Ini dalil Imam Ghazali. Syurga itu dikeliling dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Nafsu tak suka. Jalan ke syurga itu adalah jalan yang perlu kita melakukan benda yang nafsu tak suka.
sementara neraka dikelilingi dengan perkara-perkara syahwat, perkara-perkara yang disukai oleh nafsu. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita berhenti di sini insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang meluangkan masa bersama. Mudah-mudahan adanya kebaikan dan pengajaran insya-Allah. Kita sambung nanti pada sesi yang seterusnya. Minta maaf. Sesi yang seterusnya kita akan sambung nanti. Maka sehari kita ada 3 program. Cuma satu Ahad ni saya tak dapat buat banyak. 8.30 pagi tadabbur Al-Quran, 6 petang penawar hati, dan 11 malam sirah Nabi. InsyaAllah pada 22 Januari saya ada membawa jemaah umrah. Kalaulah ada yang perancangan untuk menunaikan umrah, dialu-alukan bersama insya-Allah. Kita akan banyak fokus kepada perkongsian sirah dan solat semasa di bumi Mekah dan Madinah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.